Testing dulu tuan-tuan. Kita nak test suara dengan posisi kamera sekejap je. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan seperti tuan-tuan maklum, insyaAllah hari ini, pagi ini kita akan sambung pengajian kitab Ta'lim ataupun pelita penutup, ataupun kita panggil juga sebagai panduan belajar ilmu syara'. InsyaAllah ini kita akan sambung tajuk baru, kita akan sambung tajuk baru, iaitu tajuk yang kedua daripada modul kitab kita ini. Baik, kita boleh terus tuan, sambil-sambil menunggu kawan-kawan kita masuk, kita boleh teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita bertemu seperti biasa, mengikut jadual kita tuan-tuan. Pagi Sabtu minggu yang ketiga, sepatutnya kita kelas di Taman Mesra ataupun surau tuan-tuan.
oleh kerana kita berada dalam suasana PKPB, maka permintaan pengurusi kita minta supaya kita teruskan pengajian kuliah subuh pada pagi ini secara online di depan laptop masing-masing ataupun depan handset tuan-tuan masing-masing di rumah ataupun di mana tuan-tuan berada. Mudah-mudahan ada manfaat kita pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan, sebagaimana yang kita maklum, kitab kita pagi ini membincangkan berkaitan dengan etika ataupun protokol untuk mendapatkan ilmu syarak. Jadi ilmu syarak ini ada protokol, ada adab, ada etika untuk mendapatkannya, bukan seperti ilmu-ilmu lain. Inilah antara kemuliaan, ini antara kebesaran. Inilah dia sebagai tanda ketinggian ilmu syarak. Kerana untuk mendapatkan ilmu syarak ini ada etika yang sangat ketat, ada protokol dan adab yang tersendiri yang mesti kita follow, yang mesti kita ikut untuk pastikan berilmu yang kita dapat ini bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dah settle modul yang pertama tuan-tuan. Modul kita ini dia ada beberapa topik besar. Topik yang pertama yang telah kita settle iaitu pemilihan ilmu yang wajib kita dahulukan. Itu dah kita selesai baca, iaitu 3 jenis ilmu yang wajib kita dahulukan sebelum daripada kita menguasai ataupun mendetailkan ilmu-ilmu lain. Pastikan kita mendahulukan 3 ilmu syarak yang menjadi tonggak, yang menjadi teras, yang menjadi dasar kepada seluruh ilmu-ilmu lain di atas dunia ini. Iaitu pertamanya adalah ilmu aqidah, ilmu untuk mengenal siapa Tuhan kita, ataupun kita panggil ilmu usuluddin, ataupun juga kita panggil ilmu tauhid, ataupun kita panggil juga ilmu kalam. Ini ilmu yang pertama, yang mesti, yang wajib setiap orang mukallaf untuk mereka mempelajari ataupun mereka mengetahui ataupun mereka belajar. Ini ilmu yang pertama, iaitu ilmu untuk mengenal siapa Tuhan kita. Dan pendekatan metodologi mengenal Tuhan diajar di dalam modul tauhid. Dan ilmu yang kedua yang kita telah maklum, mesti kita belajar, mesti kita dahulukan sebelum daripada kita memulakan ataupun menguasai ilmu-ilmu lain, iaitu ilmu berkaitan dengan syariat kita, ataupun kita panggil ilmu fiqh, ilmu yang mengajar kita panduan bagaimana tata cara, tata kelola untuk mendirikan ataupun melaksanakan setiap ibadat yang ditaklif ataupun yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf. Itu ilmu yang pertama, iaitu ilmu berkaitan dengan panduan ibadat, tata cara melaksanakan ibadat. Dan yang ketiganya, ilmu yang wajib kita dahulukan berbanding dengan ilmu-ilmu lain, iaitu ilmu tasawuf. Yang kita panggil ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan cara untuk membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Ada penyakit-penyakit hati yang mesti kita bersihkan, maka panduan dia, ilmu dia mesti kita cari di dalam modul yang nama dia ialah kitab tasawuf. Inilah dia 3 sendi ilmu, inilah 3 rangkai ilmu yang mesti kita dahulukan. Baik, modul yang kedua pagi ini yang kita akan mulakan pagi ini tuan-tuan, modul yang kedua ataupun topik yang kedua, tajuk yang kedua dalam modul kita ini, fasal berkaitan dengan cara untuk kita niat. Maka kita dah tahu 3 jenis ilmu yang wajib kita dahulukan. Maka pagi ini kita akan terus kepada topik yang kedua, membincangkan tentang bagaimana cara niat yang diajar oleh Nabi kita. Bukan kita semata-mata berada dalam majlis ilmu, bukan semata-mata kita belajar tuan-tuan, tetapi paling penting dia ajar kepada kita, Nabi ajar niat akan memandu kita, niat akan memastikan kita dapat ataupun tidak ilmu yang kita belajar. Ini sangat penting, benda yang paling basic, benda yang paling fundamental dan benda paling dasar ialah niat. Tiap-tiap ibadat tuan-tuan Nabi ajar mesti ada niat, dan begitu juga kita belajar mencari ilmu, menuntut ilmu syarak ini mesti ada niat. Sebab itulah kita akan belajar tajuk yang kedua ini tuan-tuan, bagaimana Nabi ajar cara ada beberapa niat yang kita mesti pilih
untuk pastikan bahawa niat kita ini betul ketika mana kita belajar ilmu syarak, dan niat kita itu tepat sebagaimana diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan bincang dalam kitab kita ini secara santai pagi-pagi ni tuan-tuan, secara ringkas saja, berkaitan ada 5 jenis ataupun 5 perkara, 5 niat yang mesti kita ada ketika mana kita menuntut ilmu syariat, ketika mana kita menuntut ilmu syarak. Dan modul ini, dalam topik ini tuan-tuan, dalam tajuk ini, ulama ajar kepada kita 5, tetapi kita akan tambah menjadikan 8 tuan-tuan. Dalam kitab ini dia ajar 5 cara ataupun 5 level niat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita ada salah satu daripada 5 level niat ketika kita menuntut ilmu syarak. Tapi insya-Allah kita akan bagi nota tambahan, iaitu kita kumpulkan ada 8. Ada 7. Ada 7 jenis niat yang kita mesti pilih, ataupun 7 level niat ketika kita menuntut ilmu syarak. Ini dalam kitab kita ini sebut 5, kemudian kita tambah 2, jadi 7. Kesemuanya kita mesti pastikan niat kita ketika kita berada dalam majlis ilmu, terutamanya ilmu syarak, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Inilah dia niat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di belakang juga tuan-tuan ada diajar juga beberapa jenis niat yang mesti kita elakkan. Jangan kita niat ada beberapa jenis ataupun beberapa level, beberapa niat yang mesti kita hindarkan, yang mesti kita elakkan, untuk mengelakkan daripada kita tidak mendapat ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan tuan-tuan, kita teruskan kepada perbincangan kita, perbahasan kitab kita. Itu intro kepada kitab kita. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Fasal yang kedua ataupun topik yang kedua dalam modul kita, al-faslu tsani fi niyyati halat ta'allum. Itu fasal yang kedua ataupun topik yang kedua dalam modul kita ini. Ataupun kita panggil etika yang kedua. Boleh juga kita namakan adab yang kedua menuntut ilmu syarak. Protokol yang kedua menuntut ilmu syarak ini, iaitu cara niat ketika kita berada dalam majlis ilmu. Ini asas tuan-tuan. Malam ni pagi ni kita bincang asas yang paling penting berkaitan dengan cara niat ketika kita belajar. Dan asas ini juga boleh kita implement dalam mana-mana ibadat. Setiap ibadat ini ada niat yang tersendiri yang mesti kita pilih. Cuma dia berbeza sedikit dengan menuntut ilmu ini. Level ataupun martabat niat, standard niat itu sedikit berbeza sahaja dengan ibadat-ibadat lain. Tetapi asasnya ataupun konsepnya sama, iaitu mesti ada martabat niat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma martabat itu berbeza sedikit sahaja. Kalau ibadat lain selain daripada menuntut ilmu syarak, lebih kurang ada 5 standard. Tetapi kalaulah ilmu syarak, kita menuntut ilmu, dia lebih kurang ada 6 ataupun ada 7. Dalam kitab kita ni sebut 5, saya akan sebut 7 martabat ataupun standard niat ketika kita belajar ilmu syarak. Ini suatu fasal pada menyatakan niat tak kala hendak belajar dan menuntuti ilmu. Dan ini atah tafsir pada belajar. Tak kala hendak belajar. Ini suatu fasal pada menyatakan niat. Bila? Tak kala, yakni ketika kita hendak belajar. Ketika kita nak belajar, ketika kita berada dalam majlis ilmu, ketika tuan-tuan nak berjalan ke majlis ilmu, inilah niat yang kita akan bincang. Ada 5 martabat niat dalam kitab kita ini. Ketika hendak belajar dan menuntuti ilmu. Dan ini tafsir pada belajar. Apa makna belajar? Menuntut, yakni mencari ilmu. Ilmu syarak. Bahawasanya tiada, yakni tidak dapat tidak. La budda lahu minan niyyati fi zamanit ta'allumil ilmi. Bahawasanya tidak bagian menuntuti ilmu itu daripada berniatnya pada masa menuntutinya. Kerana
bahawasanya niat itu ialah asal, yakni dasar kepada sekalian amalan, sekalian kelakuan, yakni sekalian amalan ibadat kita. Niat ini menjadi dasar utama, menjadi paksi utama, menjadi tunjan utama kepada sekalian ataupun seluruh ibadat kita ataupun amalan-amalan kita. Amalan di sini merujuk kepada aktiviti agama, merujuk kepada aktiviti ibadat kita. Nak jadi ibadat mesti ada niat. Tidak ada niat, tuan-tuan, maka dia tidak dikelaskan, tidak diklasifikasikan di sisi Allah Ta'ala sebagai ibadat. Hanyalah sebagai adat, tradisi kita sahaja. Ini penting kepada niat. Kerana niat ini kita tak bincang dari segi spesifik tajuk niat, tuan-tuan. Kita nak bincang umum saja, iaitu martabat niat. Kalau kita belajar secara spesifik, niat ini dia ada subtopik dia. Dia ada 7. Ada makna niat, ada syarat sah niat, ada hukum niat, dan last sekali topik yang ke-7 niat ini ada tujuannya. Kenapa nak kena ada niat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kerana farqu bainal ibadat wal adat. Untuk membezakan di antara kelakuan kita, amalan kita, aktiviti kita itu ibadat ataupun just adat semata-mata. Kalaulah kita tidak ada niat, tidak ada sangkutan, tidak ada niat kerana Allah Ta'ala, maka amalan kita, aktiviti kita, ibadat kita, aktiviti kita, kelakuan kita, tuan-tuan, tidak menjadi ibadat, bahkan menjadi adat resam kita sahaja. Kita bangkit pagi, tuan-tuan, apa yang kita buat? Kita bangkit pagi, kita masuk tandas, kita ambil brus gigi, kita gosok gigi, tuan-tuan. Gosok gigi itu tidak ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada niat kerana sunnah ataupun sunnah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatan kita, aktiviti menggosok gigi tidak dikira ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana tidak ada niat di sisi Allah. Kita ambil buru gigi, letak ubat gigi, tuan-tuan, terus gosok gigi tanpa terlintas di hati kita, aku gosok gigi kerana Allah, yakni mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah apa dia? Perintah sunnah. Sepatutnya begitu, tuan-tuan. Kenapa? Kerana nak bezakan aktiviti menggosok gigi ini jadi ibadat, tidak menjadi adat, tidak menjadi kebiasaan kita setiap pagi, setiap lepas makan, setiap sebelum tidur. Tidak menjadi tradisi semata-mata, tidak menjadi budaya semata-mata, tetapi nak menjadikan ibadat. Bezanya, tuan-tuan, adalah niat. Itu penting, kepentingan niat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa niat menjadi dasar kepada setiap amalan ibadat kita? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzin niyyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal, liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyati, hadithu sahihun. Ini hadis yang popular, hadis yang masyhur yang kita, tuan-tuan, yang kita biasa dengar. Innamal a'malu binniyati, artinya bahawa sesungguhnya amalan-amalan itu. Bahawa sesungguhnya amalan-amalan itu niatnya. Yakni sesungguhnya amalan-amalan itu binniyati, berdasarkan, diambil kira di sisi Allah Ta'ala berdasarkan niat kita. Ini hadis sahih. Niat ini apa dia, tuan-tuan? Kita tak bahas panjang lebar. Niat ini secara spontannya dia berbeza dengan lafaz. Apa dia niat? Niat ini qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Lintasan hati kita ketika mana kita nak buat. Ketika kita buat itu terlintas di hati kita. Ketika tuan-tuan berada dalam majlis ilmu, terlintas terdetik di hati tuan-tuan, aku belajar ini kerana Allah Ta'ala. Maka kerana Allah Ta'ala itu kita akan bincang. Ada lebih kurang 5 pendetailan ataupun level ataupun standard, 5 standard. Makna kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mesti kita pilih. Makna kerana Allah itu mesti kita tahu perincian pendetailan lebih kurang ada 5
martabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pilih tuan-tuan, 5 itu kita boleh pilih. Kita nak berada pada standard 1 daripada 5 ataupun standard mana-mana daripada 5 standard kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari itu pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kedua, masih lagi hadis tuan-tuan, dia tak ajar cara niat lagi. Ini baru intro kepada topik yang kedua kita ini. Musannif ataupun pengarang mengemukakan dua hadis untuk menyokong bahawasanya niat menjadi sumber, niat menjadi dasar, niat menjadi paksi penting kepada seluruh ibadat kita. Seluruh aktiviti kita ini berpaksikan kepada niat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada niat, maka niat itu diambil kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari itu pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, kan min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirati, wa kan min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyati. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak daripada amalan, berapa banyak daripada amalan, daripada aktiviti yang berupa ia amalan itu dengan rupa amalan dunia. Nabi kata berapa banyak amalan manusia yang nampak zahirnya amalan dunia, dan jadi ia dengan elok niatnya, dengan baik niatnya daripada amalan akhirat. Nabi katakan min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya. Berapa ramai manusia mengerjakan aktiviti yang jelas nampak zahirnya dunia, wa yasiru bi husnin niyyati, dan jadilah niat dia itu di sisi Allah Taala ini baik, menyebabkan a'malil akhirah, dikira amalan dia itu termasuk amalan akhirat. Nabi nak cerita ada dua golongan yang kita pernah cerita sebelum daripada ni berkaitan dengan niat. Niat memastikan kita, niat ini menentukan amalan kita sama ada menjadi amalan akhirat ataupun amalan dunia semata-mata tanpa mengira rupa. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Ini Nabi nak cerita. Ada dua kategori. Pertama, kategori rupa amalan itu amalan dunia tetapi termasuk di kalangan amalan akhirat. Yang kedua, rupa amalan akhirat tetapi terkadang tidak termasuk amalan akhirat. Tidak termasuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini amalan akhirat. Kenapa? Karena kita dah tahu asas tuan-tuan. Nabi nak cerita dua kategori ini. Kategori orang yang mengerjakan amalan rupanya dunia tetapi ada pahala di sisi akhirat. Apabila ada pahala di sisi akhirat tuan-tuan, maka amalan itu, aktiviti itu termasuk aktiviti agama. Termasuk jadi ibadat. Walaupun view gambarnya, rupa zahirnya kita tengok ini rupa dunia, tetapi termasuk amalan akhirat. Di sebaliknya kita tengok rupa dia adalah rupa akhirat, tetapi amalan dunia. Kenapa? Kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pahala. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pahala. Kita dah sebut asas sebelum daripada ni dan kuliah-kuliah kita. Beza di mana tuan-tuan? Beza yang paling penting adalah di niat. Beza di niat. Inilah dia hadis yang menyokong hujah kita yang sebelum daripada ni kita dah bincang dengan tuan-tuan di surau 2-3 bulan lepas. Mana contoh dia tuan-tuan? Contoh dia, Nabi kata berapa ramai manusia yang mengerjakan aktiviti dunia tetapi dapat pahala di akhirat. Apabila ada pahala di akhirat, maka aktiviti itu tidak dinamakan aktiviti dunia, bahkan dinamakan aktiviti akhirat. Kita pernah bagi contoh kepada tuan-tuan sebelum daripada ni. Apa dia? Setiap orang yang keluar bekerja paginya, balik petang ataupun balik malam.
Pekerjaan dia tuan-tuan di office, pekerjaan dia di lapangan, pekerjaan dia di mana saja dia berada, rupa pekerjaan itu mencari harta benda dunia. Rupanya dunia mencari sesuap nasib, bekerja kerana untuk mendapatkan gaji bulanan. Rupanya dunia tuan-tuan, tetapi boleh jadi akhirat. Sekiranya niat dia keluar pagi, niat dia, aku keluar mencari pekerjaan, mencari harta, mencari gaji kerana Allah Ta'ala. Apa makna kerana Allah? Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala? Allah memerintah supaya mencari nafkah, mencari pembelanjaan wajib untuk diri dan anak isteri. Allah memerintah mencari pembelanjaan sunat untuk diri dan anak isteri. Kalau wajib yang asah dah cukup tuan-tuan, maka dia mencari juga. Itu dinamakan mencari nafkah, mencari perbelanjaan sunat untuk diri dan anak-anak dia. Untuk belanja sunat diri dia, untuk perbelanjaan sunat anak isteri dia, maka dia akan dapat pahala tuan-tuan. Sama ada pahala mencari nafkah wajib ataupun pahala mencari nafkah sunat, sekiranya dia keluar niat kerana Allah Ta'ala, kerana mencari nafkah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk perbelanjaan diri dan perbelanjaan anak isteri, ataupun dia niat untuk mencari nafkah sunat untuk perbelanjaan diri dan perbelanjaan anak isteri, maka rupanya dunia tuan-tuan, tetapi jadi akhirat. Inilah Nabi sebut berapa banyak aktiviti dunia yang rupanya dunia, tetapi akhirnya apabila dia niat baik, maka jadi pekerjaan akhirat. Dan begitu juga kategori kedua, kata Nabi, berapa ramai orang yang melakukan aktiviti ibadat tetapi dunia. Wa kan min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyati. Dan berapa ramai daripada amalan-amalan yang berupa ia amalan dengan rupa amalan akhirat. Nampak ibadat, nampak dia semayam, nampak dia baca Quran, nampak dia sedekah, nampak dia keluar zakat. Ini antara amalan-amalan yang berbentuk akhirat, berbentuk agama. Tetapi Nabi kata yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyati. Kemudian jadi ia amalan agama itu daripada amalan dunia. Bahkan amalan agama itu, kita tengok rupanya rupa amalan agama, tetapi jadi dunia di sisi Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Dengan sebab buruk niatnya, dengan sebab tak betul niatnya di sisi Allah Ta'ala. Dia niat kerana bukan kerana Allah. Ada di hati dia melakukan ibadat kerana orang lain. Dia nak kerana pujian, ataupun semata-mata kerana tidak ada kerja lain, kerana masa free, lalu dia keluar solat jemaah. Bukan ada kaitan dengan Allah Ta'ala, bukan kerana Allah Ta'ala, maka ibadat dia, amalan dia, baca Quran dia, sembahyang jemaah dia, sembahyang sunat dia, tahajud dia, tidak dikira amalan akhirat. Kenapa? Kerana tidak ada niat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah penting tuan-tuan hari ini, kita nak belajar bab niat. Ini intro kepada tajuk niat kita ataupun cara niat, martabat niat yang kita akan bincang last sekali pada pagi ini. Dan sayugia. Ini barulah kita nak masuk tuan-tuan last sekali ini. Ini tajuk akhir sebelum kita break pagi ini. Cara niat. Cuma pagi ni tuan-tuan, dia ada 5 semua. Di bawah tu kita akan sambung dalam slot akan datang. Cuma kita sebut hari ni lebih kurang 5 ataupun sepetal lalu saya akan sebutlah semua 7 ini. Cuma pendetailan dalam kita akan sambung next kuliah. Bedan sayugia. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allah Ta'ala wad darul akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya'ad din wa ibqa'al islam fa inna baqa'al islami bil ilmi wa la yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Ini dalam matan yang asal tuan-tuan. Baik. Ada kita akan bincang. Kita dah semua intro tu tadi tuan-tuan, Nabi dah sebut
sebagai saranan dan motivasi kepada kita untuk kita perbetulkan niat kita. Kenapa kita kena perbetulkan niat, tuan-tuan? Kerana niat menjadi penentu kepada kita, aktiviti kita sama ada nak jadi pahala atau aktiviti kita menjadi dunia. Beza akhirat dengan dunia di mana, tuan-tuan? Pernah kita sebut kepada tuan-tuan sebelum daripada ni, bezanya ialah kalau aktiviti itu ada pahala, maka kita panggil aktiviti akhirat. Kalau aktiviti itu tidak ada pahala di akhirat, maka kita panggil aktiviti dunia walaupun rupa akhirat. Itulah konsep aktiviti agama dan aktiviti dunia. Aktiviti akhirat dan aktiviti dunia, ataupun amalan akhirat dan amalan dunia dibezakan kepada niat. Kenapa? Kerana kalaulah aktiviti yang ada niat yang cantik, niat yang tepat, niat yang smart, mengikut level-level ataupun standard yang diajar oleh Nabi kita, maka income ataupun bayaran pahalanya ada. Apabila ada bayaran pahala, tuan-tuan, maka dipanggil aktiviti kita ini walaupun nampak dunia, tapi nama aktiviti akhirat. Di sebaliknya, kalau aktiviti itu akhirat, kalau niat dia tidak betul, niat yang tidak cantik, niat yang tidak menepati dengan niat yang diajar oleh syarak, maka dia tidak akan jadi pahala di akhirat, maka dinamakan aktiviti dunia semata-mata. Kenapa dia panggil aktiviti dunia walaupun baca Quran? Kerana dia tidak ada pahala, tidak akan dapat pahala di akhirat kelak. Maka dia hanya aktiviti ini hanya setakat dunia, tidak boleh mengambil manfaat dan benefit di akhirat kelak. Sebab itu dikelaskan di sisi Allah Ta'ala aktiviti dunia walaupun rupanya akhirat. Rupanya baca Quran, tapi dia namakan dunia. Rupanya solat tahajud, tapi di aktiviti dunia. Rupanya sedekah, banyak bersedekah, tuan-tuan, tetapi dinamakan aktiviti dunia kerana sedekah dia tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sekali, tuan-tuan, kita nak bincang ada 5 dalam kitab kita ini, ada 5 martabat niat yang perlu kita ada. Dan sayugia bahawa berniat oleh yang menuntuti ilmu dengan tuntut ilmu itu. Yang pertama, apa yang sepatut, sayugia ni sepatut, dan sepatut sewajibnya bahawa berniat oleh orang yang menuntut ilmu dengan menuntut ilmu itu. Niat martabat yang pertama. Kita menuntut ilmu ini, niat yang pertama kita kena niat. Yang pertamanya ialah menuntut ataupun kerana keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Dalam kitab kita ini, tuan-tuan, martabat niat yang pertama, kenapa kita menuntut ilmu syarak? Tujuan belajar kita, tujuan kita menuntut ilmu syarak untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna keredaan Allah Ta'ala? Maknanya untuk mencari reda Allah. Allah suka kepada perbuatan kita. Allah suka kepada aktiviti kita. Kenapa kita mencari ilmu syarak? Dahulukan ilmu syarak, baru kita cari ilmu-ilmu lain. Kerana nak supaya Allah suka, nak supaya Allah Ta'ala reda dengan perbuatan kita. Ini antara martabat yang tinggi. Tapi martabat yang paling tinggi itu kerana Allah. Ini martabat yang pertama. Kita susun tidak mengikut prioriti, tuan-tuan. Kita susun dulu. Yang pertama, kita susun ikut dia punya gaya bahasa kitab kita. Kalau prioriti, martabat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia panggil kerana Allah semata-mata. Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan yang lain. Bukan tujuan nak mencari redha, tetapi kerana semata-mata kerana Allah. Kita akan sebut itu yang ketujuh. Yang pertamanya, tujuan kita belajar untuk mencari redha Allah. Untuk pastikan Allah setuju, Allah Ta'ala suka perbuatan kita. Dan yang kedua, dan menuntut ilmu itu kerana negeri akhirat, kerana untuk mendapat pahala. Itu makna negeri akhirat. Tujuan yang kedua, tuan-tuan, martabat niat yang kedua, kita nak kena ada ataupun kita boleh pilih. Kenapa kita belajar ilmu syarak? Untuk ataupun tujuan untuk mendapatkan syurga ataupun untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ini yang asas yang biasa kita niat. Ini asas paling asas. Yang kedua ini,
Kita niat belajar ilmu syarak kenapa? Kerana untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Untuk mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kita tahu pahala yang paling besar, pahala menuntut ilmu yang berada pada kategori pertama, kategori ilmu fardu ain. Ilmu yang diwajibkan kata setiap orang mukallaf, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 3 bidang ilmu yang mempunyai pahala yang besar. Maka kenapa kita belajar ilmu ini? Untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Betul ataupun tidak niat kita? Ya betul. Kerana dia berada salah satu daripada 5 martabat niat yang diajar oleh Nabi kita. Tak salah. Cuma di sisi orang-orang tasawuf, niat ini bukan berada pada yang terbaik. Dia 5 martabat ini tuan-tuan, dia ada martabat yang terbaik. Martabat yang kedua, kita ulang sekali lagi tuan-tuan, kenapa kita belajar ilmu syarak? Untuk mendapatkan pahala ataupun untuk mendapatkan syurga. Nak masuk syurga, tiketnya mesti ada pahala. Maka nak dapat pahala, maka kita buat apa dia tuan-tuan? Salah satu aktiviti kita iaitu mencari ilmu yang besar pahala dia, iaitu ilmu wajib aini. Dan yang ketiga, martabat yang ketiga, dan menghilangkan kejahilan daripada dirinya dan daripada sekalian orang-orang yang jahil. Baik, yang ketiga ni tujuan dia belajar ilmu syarak. Kenapa? Dia belajar ilmu tauhid, dia belajar ilmu fiqh, dia belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Kerana untuk menghilangkan kejahilan diri dia dan untuk mengajar orang lain. Ini yang ketiga. Yang ketiga ni tuan-tuan, untuk beramal. Untuk beramal dengan diri dia dan untuk mengajar ilmu kepada orang lain. Ini martabat yang ketiga. Ada niat dia dan hati dia. Kenapa belajar fiqah? Kenapa belajar bab solat? Kenapa ambil tahu Pak Cakna peduli dan ambil tahu tentang ilmu akidah, ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala? Maka niat di hati dia untuk menghilangkan kejahilan dalam diri dia, ataupun untuk beramal dengan ilmu yang dia tahu, dan juga untuk mengajar orang lain yang Nabi sebut balighu anni walau ayah walau kalimatan qasira. Ini perintah Nabi. Apabila kita tahu, jangan kita simpan seorang diri. Ilmu ini bukan untuk disimpan, tetapi mesti dikembangkan, mesti di-sharing, mesti dikongsi dengan orang-orang lain. Kenapa? Kerana ada pahala ganjaran yang Allah tawarkan kepada kita. Sesiapa yang menyebarkan pahala, besar dia punya fadilat dia. Sesiapa yang menyebarkan pahala ini, maka sesiapa yang menyebarkan ilmu syarak ini, besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang ketiga tuan-tuan, martabat niat belajar ilmu syarak yang ketiga, untuk menghilangkan kejahilan dalam diri dia, ataupun bahasa lain untuk beramal dengan ilmu dan juga untuk mengajar orang lain. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dan tujuan menuntut ilmu itu akan menghidupkan agama dan mengekalkan Islam. Ini yang keempat tuan-tuan. Ini last sekali keempat. Yang kelima dia letak bawah sekali. Yang kelima ni kita tak baca, kita akan sebut saja kerana yang kelima dan kitab kita ni dia letak perenggan yang terakhir. Yang keempat ini tujuan kenapa kita belajar ilmu syarak. Yang keempat ini untuk menghidupkan agama. Bahasa kita untuk mempertahankan Islam. Untuk mempertahankan agama daripada lambat hilang. Ini selalu kita sebut tuan-tuan dalam kuliah-kuliah sebelum daripada ini. Mesti kita ada dalam hati kita. Kenapa kita belajar ilmu syarak? Kerana kita salah seorang. Kalau orang lain kita tak ambil paham, menyebabkan ilmu syarak ini makin hari makin hilang, makin hari makin makin pupus. Maka kita salah seorang yang akan mempertahankan ilmu syarak daripada lambat proses hilangnya ilmu syarak, hilangnya hukum-hukum syarak. Maka kitalah salah seorang daripada orang yang akan mengambil bahagian, mengambil peranan untuk melambatkan proses hilangnya, lenyapnya, pupusnya hukum-hukum syarak di dunia ini. Maka itu martabat niat yang keempat, untuk mempertahankan ilmu syarak dan juga untuk menghidupkan agama ataupun menghidupkan ilmu syarak.
Kerana nak mempertahankan ilmu syarak, tuan-tuan, proses dia apa dia? Proses dia belajar, tuan-tuan, bukan setakat semangat semata-mata. Motivasi kita perlu supaya terinspirasi untuk kita action, untuk kita bertindak, belajar, mengambil tahu, peduli, cakna kepada panduan etika hukum-hukum di dalam agama, hukum akidahnya, panduan fiqahnya, panduan tasawufnya. Maka kita belajar, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita nak memastikan bahawa kita mengambil bahagian ataupun peranan dalam proses melambatkan pupus dan hilangnya hukum syarak. Hukum setiap hari hilang, tuan-tuan. Ilmu syarak setiap hari diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan terangkatnya, dengan matinya para wali Allah, dengan matinya para orang saleh, dengan matinya para guru. Mati guru dan matilah ilmunya. Kalau tidak ada mana-mana orang mengambil ilmu daripada guru. Suatu penting untuk kita belajar kerana kesinambungan dan legasi ilmu syarak itu dipertahankan walaupun kualiti semakin hilang, tuan-tuan. Ini yang keempatnya, last sekali. Dalam kitab kita ini. Kerana kenapa kena hidupkan agama, kena kekalkan Islam? Kerana bahawasanya kekal Islam itu, kekal hukum-hukum Islam itu dengan ilmu. Dengan ilmu, tuan-tuan, bukanlah dengan semangat semata-mata. Dan tiada sah zuhud. Ini biasa kita dengar, kawan ni zuhud, kawan ni bagus, kawan ni alim. Ini ukuran mana? Bukan ukuran pada zahir semata-mata. Bukan. Zuhud ini, tuan-tuan, kena ukur dari segi praktikal, dari segi kacamata yang sebenar, bukan ukur pada zahir semata-mata. Kerana tiada sah zuhud. Kerana orang yang nak beramal dengan zuhud dan takwa itu dengan jahil. Kalaulah dia jahil tapi dia tak boleh nak bertakwa kepada Allah. Walaupun setiap hari Jumaat, ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tok Khatib sentiasa memperingatkan kepada hadirin. Tok Khatib sentiasa memperingatkan kepada jemaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Dia tak tahu makna takwa kerana dia tidak ada ilmu. Apa dia takwa, apa dia zuhud, maka tidak sah nak beramal dengan zuhud, tuan-tuan. Sedangkan zuhud ini kita pernah sebut di dalam siri kuliah sebelum daripada ini. Zuhud ini hatinya tidak terikat dengan dunia walaupun di tangannya dunia. Dia bergeluman dengan aktiviti dunia tetapi sedikit pun hati dia tidak terikat. Makna apa? Makna dunia tidak menghalang dia untuk meneruskan ibadat. Walaupun dia kerja dunia, tiba-tiba time solat dia solat, tuan-tuan. Time belajar dia belajar. Time zikir dia boleh zikir. Time solat duha dia boleh solat duha. Time slot kuliah dia boleh pergi kuliah. Walaupun dia berada dalam dunia, maka dunia tidak boleh mempengaruhi hatinya walaupun di tangannya dunia. Itulah yang dipanggil zuhud. Zuhud, orang yang hatinya tidak terikat, tidak tergantung, tidak terhalang dengan dunia walaupun dia berada di dalam kenikmatan dunia. Dia tetap istiqamah melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berada dalam kenikmatan dunia. Itu dipanggil zuhud. Dan takwa ni orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Dia tak boleh melaksanakan perintah wajib dan sunat kerana dia tak tahu senarai wajib, dia tak tahu senarai sunat. Dan tidak boleh nak meninggalkan haram dan makruh kerana dia tidak tahu senarai perkara yang haram dan senarai perkara yang makruh. Maka dia tidak boleh melaksanakan takwa ataupun dia tidak boleh takut kepada Allah. Mana takut ni apa dia, tuan-tuan? Takut yang sebenar makna dia ialah orang yang laksanakan perintah Allah. Orang yang melakukan perintah Allah Ta'ala, sama ada perintah dalam bentuk wajib, perintah dalam bentuk sunat, dalam masa sama dia meninggalkan larangan, sama ada larangan dalam bentuk haram ataupun larangan dalam bentuk makruh. Maka itulah orang yang takut kepada Allah yang sebenar-benar. Dan telah bersyair oleh Syekh Al-Imamul Ajal. Ini last sekali, tuan-tuan. Last ni dia kita akan baca lain kali, tuan-tuan. Ini puisi dia. Puisi yang digubuh oleh Al-Imam Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah, pengarang kitab Hidayah mazhab Al-Imam Hanafi, akan suatu syair, suatu puisi bagi setengah mereka itu. InsyaAllah kita akan baca lain kali puisi ini. Cuma saya nak senaraikan tambahan kepada martabat niat. Ada 4 di sini.
Di 5 bawah itu, dan saya akan senaraikan semua sekali tuan-tuan. Dalam kitab kita hanya ada 5, dan saya akan tambah lagi 2, kesemuanya ada 7 martabat niat belajar. Banyak tuan-tuan pilihlah, kita nak berada pada 1, 2, 3, 4 ataupun 7. Yang kelima tuan-tuan, saya sambung yang kelima secara umum, kemudian kita akan ulang balik. Ada 7 semua, dan kitab kita ni ada 5. Kita dah bincang 4 hari ni, dan saya akan tambah 5, 6 dan 7. 2 tambahan. Dalam kitab kita 5 dan kita tambah 2. Baik, yang kelima apa dia tuan-tuan? Tujuan kita belajar yang kelima iaitu kerana perintah wajib. Kenapa kita belajar? Kerana Allah dengan makna lam pada kalimah lillahi ta'ala itu dipanggil lam lil imtithal. Kerana perintah Allah Ta'ala. Perintah apa? Kerana perintah wajib. Kenapa kita usaha juga tuan-tuan, tidak ada masa, cari masa. Ferikan masa belajar ilmu syarak. Sehingga kita mati. Itulah tekad kita, itulah azam kita. Aku akan belajar sehingga mati. Selagi jasad, selagi ada nyawa di kandung badan, aku akan teruskan berada dalam majlis ilmu sehingga mati. Kenapa? Kerana perintah Allah. Kerana Allah mengarahkan dan memerintah kepada kita supaya kita belajar ilmu, 3 ilmu ini. Belajar dalam bentuk arahan wajib. Maka yang kelima tuan-tuan, kenapa kita belajar? Kerana perintah wajib. Yang keenam, kenapa kita belajar ilmu syarak? Yang keenam, martabat yang keenam. Yang keenam ini antara martabat yang paling tinggi tuan-tuan, kerana semata-mata kerana Allah, tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada sedikit pun tujuan lain. Ini yang payah untuk kita buat, kena latih. Martabat pertama kerana mencari redha, tinggi dah tuan-tuan. Martabat yang kita sebut tadi, yang dalam kitab kita sebut ikut susunan, tapi kita tak ikut prioriti lah. Susunan yang sebenar yang paling tinggi kerana Allah Ta'ala. Yang kedua barulah kerana redha Allah. Tapi dalam kitab kita ni sebut yang pertama kerana redha Allah. Nak mencari redha Allah, nak mencari Allah suka, supaya Allah kasih kepada kita, Allah suka kepada perbuatan kita. Bukan kerana syurga, bukan kerana takut kepada neraka, bukan kerana pahala, bukan kerana perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah tak perintah pun, kita akan mencari ilmu syarak. Kenapa? Kerana yang pertamanya untuk mencari redha Allah, untuk mencari Allah Ta'ala suka. Kita nak Allah suka, nak Allah kasih kepada kita, nak Allah redha. Tujuan yang pertama. Dan tujuan kedua tuan-tuan, apa dia tujuan kedua yang kita sebut tadi? Tujuan nak pahala. Kenapa kita belajar ilmu syarak? Kerana nak pahala. Kenapa kita belajar ilmu syarak? Kerana nak syurga. Nak masuk syurga tuan-tuan, tiket dia mesti ada aset, mesti ada simpanan, mesti ada bekalan, dan bekalan itu nama thawab, nama pahala. Kenapa kita belajar ilmu syarak? Kerana nak jana pahala. Iaitu untuk mendapatkan pahala. Itu tujuan kedua. Salah ke tidak? Tidak. Kesemua 5 martabat ini sedikit pun tidak salah, termasuk di dalam ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma levelnya tak sama. Level yang kedua kerana nak pahala. Kerana Allah Ta'ala, kerana pahala yang dijanjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala, kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berada di bawah skop, ada di bawah konteks kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga tuan-tuan, kenapa? Kerana untuk menghilangkan kejahilan kita dan untuk mengajar orang lain. Dan yang keempat tuan-tuan, kenapa? Kerana untuk mempertahankan syariat, untuk mempertahankan agama daripada pupus, untuk menghidupkan agama. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kerana perintah Allah Ta'ala. Yang keenam ni tuan-tuan, yang paling tinggi apa dia? Semata-mata kerana Allah. Tidak ada sedikit pun tergambar di hati dia, terdetik di hati dia kerana unsur lain, melainkan kerana Allah semata-mata. Tidak kerana pahala, tidak kerana perintah Allah, tidak kerana syurga, tidak kerana redha Allah. Walaupun Allah tak redha pun, tetap aku buat. Kenapa? Kerana semata-mata kerana dia. Semata-mata kerana dia. Kalau dia tak bagi syurga pun aku akan buat. Ini martabat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala tuan-tuan. Inilah martabat orang wali Allah, martabat saleh. Orang yang hampir dengan Allah, orang yang saleh, orang wali Allah, para wali-wali, inilah martabat mereka. Mereka melakukan ibadat tuan-tuan bukan kerana pahala, bukan takut kerana takut neraka, tidak. Tetapi mereka buat semata-mata kerana Allah. Tidak ada sedikit tujuan lain. Bukan tujuan nak cari redha. Allah tak suka pun dia akan beribadat. Ada wali Allah beribadat selama 40 tahun tuan-tuan, walaupun Allah tak redha kepada dia. Bukan senang nak mencari redha Allah Ta'ala. Kerana setiap ibadat kita ini kadang-kadang kurang menepati dengan kehendak Allah Ta'ala. Adakah Allah redha? Pastinya Allah tidak akan redha. Allah tak suka kepada kita. Kita nak mendambakan kasih Allah, nak mencari redha Allah Ta'ala.
Itu pun bukan martabat paling tinggi. Walaupun sudah tinggi tuan-tuan martabat redha Allah, nak mencari redha Allah, nak mencari Allah suka, nak Allah kasih kepada kita, itu dah martabat tinggi. Tetapi yang paling tinggi lagi kerana Allah, tidak ada sedikit pun unsur-unsur lain. Ini martabat yang kena. Dan last sekali tuan-tuan sebelum kita break pagi ni, masa kita dah nak cukup. Yang ketujuh, last sekali tuan-tuan, tujuan bersyukur dengan nikmat akal. Ini bukan tujuan yang tinggi lah. Yang paling tinggi yang keenam tadi. Ada lagi juga tujuan tuan-tuan. Kenapa kita belajar? Kerana minda kita. Nak bersyukur dengan nikmat akal, nikmat otak, nikmat akal genius yang Allah beri. Kita menggunakan akal kita ini untuk kenal Allah. Menggunakan akal kita, minda kita yang genius ini untuk mengenal, mengetahui panduan tata kelola syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketujuh. Iaitu orang, kenapa kita belajar? Kerana untuk bersyukur dengan nikmat akal dan nikmat tubuh badan yang sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah tuan-tuan, sekadar sempat yang kita bincang pada pagi ini. Lebih kurang ada tujuh martabat ataupun standard niat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana hendak belajar. Pilihlah tuan-tuan, pilih semata-mata kerana Allah Ta'ala yang martabat yang paling tinggi. Kenapa kita belajar? Telitah kita kerana Allah Ta'ala. Sama ada kerana Allah itu kerana perintah Allah, kerana pahala yang Allah tawarkan, ataupun kerana nak mencari redha Allah Ta'ala, ataupun kerana menghidupkan agama, nak mempertahankan syariat, ataupun last sekali semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh pilih. Jangan tidak ada niat ketika kita berada dalam majlis ilmu. Inilah dia tuan-tuan martabat. Ada 6 martabat. Ada 7 martabat niat, 7 standard niat ini untuk pastikan bahawa niat kita ada ganjaran pahala. Walaupun kita tak terniat pahala, kita niat semata-mata kerana Allah, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia niat untuk pastikan bahawa belajar kita ini tuan-tuan dikira amalan akhirat sampai kita mati, ada income pasif sampai kita mati, dan juga memastikan bahawa ilmu kita ini ilmu yang ada manfaat, yang boleh memberi kekuatan kepada diri kita untuk beramal, dan juga memberi kekuatan kepada diri kita untuk menyebar, untuk sharing kepada orang lain. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan. Kita pun masa dah cukup. Tuan pengurusi bagi masa kepada saya lebih kurang 1 jam. Dah lama tuan-tuan. Lebih kurang, sebenarnya subuh ni tak lama pun. Kita ambil 45 minit ke 50 minit. Tapi hari ni dah lama. Diberikan masa 1 jam kepada saya. Dan terima kasih banyak tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang join, yang beri perhatian kepada kita hari ni. Dan sempat atau peluangkan masa tuan-tuan pagi ni bersama kita. Walaupun secara online tuan-tuan. Walaupun kita dijarakkan jauh. Tuan-tuan berada di rumah masing-masing. Saya juga berada di rumah saya pada pagi ni. Tidak berada secara fizikal dengan tuan-tuan, tapi mudah-mudahan tekad kita, niat kita tuan-tuan, mudah-mudahan kita niat kita pagi ni semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan insya-Allah Allah akan berikan manfaat kepada kita. Allah berikan benefit kepada kita, bukan pahala semata-mata tuan-tuan. Benefit ini sangat banyak. Allah beri keberkatan masa kepada kita, Allah beri keberkatan harta kita, Allah beri keberkatan usia kita, dan Allah beri keberkatan kepada anak keluarga kita. Itu paling penting tuan-tuan. Anak kita berkah, isteri kita berkah, keluarga kita berkat, anak cucu kita berkat, diri kita pun berkat tuan. Itulah yang kita dambakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, terima kasih kepada pengurusi kita Tuan Azizul, dan terima kasih kepada seluruh jemaah sekalian yang memberi sokongan kepada kita sehingga berjaya kita adakan kuliah online pagi ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.